Alright, jom kita teruskan perkongsian pada hari ini. Kita akan sambung dengan teknik belajar. Okay, kalau tadi kita sudah jelas, kita sudah tahu tentang kelemahan-kelemahan working memory ataupun kelemahan otak kita, terutamanya semasa memproses maklumat, semasa proses belajar. Jadi sekarang kita akan pergi kepada solution. Kita akan tengok apa penyelesaian, apa kaedah belajar untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tadi. Okey. Jadi biasanya bila kita belajar ni, kita nak dapatkan grade belajar yang baik lah. Biasanya kalau kita study, kita nak result yang cemerlang. Jadi saya nak tanya, apakah rahsia kita dapat result yang kita peroleh sebelum ni? Okey, contoh. Saya ada satu formula simple tentang grade peperiksaan ni, tentang keputusan yang kita dapat ni sebenarnya dipengaruhi oleh cara kita belajar. That's why hari ni kita berkongsi tentang study skill, kaedah belajar, cara belajar, untuk kita improve result kita, untuk kita improve grade kita yang kita biasa dapat. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita tak ubah cara kita belajar, kita akan dapat result yang sama. Maksud saya, kaedah yang sama, cara yang sama yang kita ulang-ulang hanya akan menyebabkan kita dapat result yang sama berulang-ulang. Jadi bermula mungkin pada hari ini, cuba kita ubah cara kita belajar, mana tahu result kita insya-Allah berubah dari satu step kepada satu stage yang lebih baik lagi. Okey, jom kita tengok. Katakanlah grade ni saya ambil 3 lah, iaitu grade A, B dan C. Ni biasa yang kita dapat lah, yang kita kalau boleh yang kita target. Kita target of course lah A, tapi kalau boleh kita tak nak lah bawah daripada C lagi. Jadi saya ambil minimum C. Katakanlah kita biasa dapat C. Apa rahsia kita dapat C? Ada rahsia. Sebab result ni dipengaruhi oleh cara kita, usaha kita. Jadi C ni sebenarnya bergantung kepada cara kita belajar ataupun sebanyak mana kita belajar. Okey, so result ataupun grade ni, grade C, sebab study sikit. Study sedikit. Nak mudah ingat, C ni sikit. Okey, sedikit. Sikit. Sedikit lah maksud saya. C sebab kita study sedikit sangat. Jadi berdasarkan daripada yang cikgu ajar, lecturer kongsikan dalam kelas, kita hanya tambah sedikit saja, itulah hasilnya kita dapat C. Sesuai lah dengan effort kita tu. Maksudnya adil lah dengan cara kita belajar tu. Kuantiti sebanyak mana yang kita usahakan. Okay, ini untuk C yang kita kalau boleh tak nak lah grade C. Cuba kita upgrade sikit. Kita tengok grade B. Grade B biasanya sebab apa? Kalau tadi sedikit, B sebab banyak. Banyak. Kita study banyak, dapatlah banyak. Bergantung pada kuantiti. Adil lah. Buat sikit dapat sikit, buat banyak dapat banyak. So result B ni sebab banyak kita study banyak, dapatlah result B. Buku tu sama tinggi ataupun lebih tinggi daripada tuan buku. Okey, ini B dan C. Tapi kita nak yang sebenarnya adalah grade A. Kita bukannya target nak C, walaupun C mungkin cemerlang. Punya C ni cemerlang. B, walaupun B ni nampak macam bagus, tapi bukan C ataupun B yang kita nak. Yang kita target adalah A kalau boleh. 4 flat. Flat sangat. 4.0 A.
ataupun A minus 3.67, something like that lah. Okay, so kita nak A. The problem is how, bagaimana cara kita belajar. Kalau tadi B dan C bergantung pada kuantiti, sebanyak mana kita belajar. Adakah A bergantung pada kuantiti? Adakah C sedikit, B banyak? Jauh lebih banyak. Okey, bukan begitu formulanya, bukan begitu konsepnya. Ini hanya untuk yang ke bawah. Tapi untuk A, satu special case, satu kategori yang di luar kebiasaan. Bukan semua orang boleh dapat A. That's why lah A ni cara belajarnya bukan bergantung pada kuantiti. Bukan sebab sedikit, bukan sebab banyak. Itu masih belum boleh pastikan anda untuk dapat A. Ia sebenarnya bergantung kepada quality. Kalau tadi quantity, study untuk dapat grade A bergantung pada quality. So A ni macam mana caranya? Dengan cara awesome. Yes, awesome. Apa maksud awesome? Awesome ni luar biasa. Awesome ni amazing. Awesome ni cara belajar yang lain daripada yang lain. Cara belajar yang sangat unik. Cara belajar yang sesuai untuk diri sendiri. Cara belajar yang terbaik di dunia. Itulah belajar yang efektif. So kita nak tengok macam mana caranya. Sebab kita nak cuba, kita nak buat benda ni supaya kita dapat target kita, iaitu untuk dapat A. Jom. Suka saya kongsikan satu kata-kata, iaitu jika anda inginkan sesuatu yang anda tak pernah dapat, anda perlu lakukan sesuatu yang anda tak pernah buat. Maksud saya apa? Kalau anda tak pernah dapat A, contohnya sesetengah subjek atau sesuatu subjek, anda kena cuba cara atau teknik yang mungkin anda tak pernah buat. Sebab ulang cara yang sama, hasilnya tetap sama. So ingat, jika anda nak sesuatu yang anda tak pernah dapat, buat sesuatu yang anda tak pernah buat. Apa yang anda tak pernah buat, jom kita tengok bagaimana cara untuk study awesome. Let's go. Okay, first kali, ingat lagi, masalah pertama working memory kita adalah dari sudut time limit. Masalah masa. Masalah had masa ni yang menyebabkan kita susah nak proses maklumat dalam tempoh masa yang lama. So macam mana caranya adalah kita kena guna kaedah yang sangat match dengan diri kita. Kadang-kadang kita belajar tu mungkin tak kena dengan cara kita, tak kena dengan jiwa kita, soul kita. That's why kita tak boleh nak bertahan dalam satu tempoh masa yang lama. Sebab otak kita ni, dia ada beberapa kecenderungan. Mengikut kajian, Howard Gardner mengatakan bahawa otak kita ni multiple intelligence. Ada 8 bahagian. Mengikut Howard Gardner, kajiannya menunjukkan bahawa ada 8 kecenderungan lah. Sebenarnya banyak lagi. Tapi daripada 8 tu, kalau kita boleh senaraikan di sini, antara contohnya adalah tak apalah, saya sebutkan secara ringkas. Contohnya yang pertama mungkin intrapersonal. Otak kita ni salah satu bahagian, ada orang cenderung intrapersonal. Intrapersonal maksudnya dia suka belajar berseorangan, individual, dalaman, sifat intrapersonal. Yang kedua, ada orang interpersonal. Antara, maksudnya dia suka belajar beramai-ramai, dia suka belajar study group, dia suka belajar dalam kumpulan dan sebagainya. Yes, mengikut kecenderungan masing-masing. So kalau kita cuba buat sesuatu yang kita mungkin susah nak adapt, susah nak sesuaikan, mungkin takkan efektif lah. Contoh, kita suka belajar seorang-seorang, tiba-tiba kita masuk ataupun join study group. Sebelum join tu memang dah tak faham dah subjek tu. Lepas join terus tercakal. Okay. So nasihat saya, jangan cuba sesuatu yang mungkin tak kena dengan cara kita. Kalau kita sesuai belajar seorang-seorang, kita just stay. Kalau kita nak cuba mungkin tak kena, tapi
Tak apa, kita cuba kongsikan benda yang kena dengan jiwa kita. Okey. Seterusnya, mungkin ada bahagian otak kita yang cenderung dengan logical. Logical matematik terutamanya. Maksudnya ada setengah orang ni suka subjek matematik, dia suka mengira, dia suka analisis, dia suka buat calculation dan sebagainya. Okey. Itu orang matematik. Maksudnya kalau subjek ni dia memang skor kau lah. Matematik tu sampai tahap 199. 199. Bukan 199, ada majoriti yang dapat 100, kadang-kadang dapat 99. Tu pun sebab silap tulis nama dia. Okay. Tu orang logical, dia suka matematik. Contohnya saya memang suka matematik, tapi problemnya saya lemah fakta. Okay. Yang keempat, contoh lain, ada orang suka bahasa ataupun dipanggil sebagai linguistik. Linguistik ni orang yang cenderung dengan kemahiran berbahasa. Dia suka bahasa English, dia suka berbahasa Arab. Okay. Yes, itu orang bahasa. Cuba tengok peminat-peminat K-drama, peminat-peminat K-pop. Okay. Yes, dia orang adalah orang linguistik. Sebab apa? Sebab dia boleh belajar bahasa Korea yang sangat susah sebenarnya. Okay. Cuba tengok orang-orang yang suka rancangan-rancangan Korea. Bila dia tengok drama Korea, dia boleh bercakap dalam bahasa Korea, dia boleh faham apa yang dituturkan oleh watak-watak dalam cerita tersebut. Sebab apa? Sebab dia orang linguistik. Yes, kadang-kadang orang dalam cerita tu yang sebut ataupun panggil orang dalam tu, tapi dia yang menyahut. Betapa hebatnya orang linguistik. Sikit. Seterusnya, kita ada kinestetik. Yang ni suka belajar dengan aktif, suka bergerak, suka nak kata menulis tu tak pastilah, tapi mesti bergerak. Sama ada menulis ke, ataupun kalau pen ni dia suka main-main, buat macam ni dan sebagainya. Dia mesti bergerak. Yes, ini orang kinestetik. Dia tak boleh duduk diam. Biasanya kalau eksperimen dia sukalah, eksperimen praktikal dan sebagainya. Seterusnya kita ada musical. Yes, orang belajar menggunakan elemen muzik. Ada orang belajar sambil dengan muzik terus hang ataupun blur ataupun hanya dengar muzik je. Tapi ada orang bila ada muzik dia lebih merangsang memori dia untuk belajar ataupun mengingat sesuatu perkara. Yes. Tapi muzik ya, bukan lagu. Jangan salah faham muzik dan lagu. Kalau anda belajar menggunakan lagu yang ada lirik tu, for sure tak akan masuk. Yang masuk hanyalah lirik. Kalau buat satu kerja tu, confirm kerja tak siap. Lagu habis berlagu-lagu lah. Okay. So music ni dia tanpa lirik, tanpa lagu. Okay. Itu kaedah belajar menggunakan music. Ada orang suka naturalistic. Naturalistic ni dia tak boleh indoor, dia kena outdoor. Dia suka belajar di luar, dia suka belajar santai, dia suka belajar sambil hirup udara yang segar dan sebagainya. Okey, itu yang saya senaraikan beberapa kecenderungan otak kita. Tapi yang saya nak emphasize, yang saya nak tekankan pada kali ini, teknik belajar untuk mengatasi masalah time limit kita tadi, masalah working memory kita adalah dengan cara apa dia? Tadi kita ada intrapersonal, interpersonal, linguistik, musical, logical, naturalistic, kinestetik dan sebagainya. Saya nak ambil satu sahaja, iaitu visual. Yes, visual. So, daripada banyak-banyak kecenderungan otak kita ataupun multiple intelligence tadi yang saya sebutkan, ada satu persamaan yang sangat-sangat menguntungkan kita. Maksudnya majoriti ataupun hampir semua orang cenderung dengan visual, elemen visual. Okey. Jom kita buktikan benda ni. Alright. Okey. Pagi. Komen semua, nak tengok feedback anda masih lagi bersama saya ataupun sudah left. Okay. Tak apa. Kalau ada yang macam kena stop dulu, boleh teruskan tengok lepas ni sebab kita recording. Lepas tu pun boleh lagi view, tak ada masalah. Cuma kalau boleh stay, teruskan sampai habis. Okay, kita nak buktikan bahawa kita ni adalah tergolong dalam kategori orang visual. Okay. So, kita nak buat satu aktiviti yang berkait dengan elemen visual. Sekarang ni, okay,
Saya nak anda semua, okay, fokus. Okay, alright. Saya nak anda semua sekarang ni, tolong buat ya. Siapa tak buat, tak berkat ilmu ini. Okay. Saya nak anda semua pejamkan mata anda. Saya tak nampak anda pejam ataupun tidak, tapi siapa nak faham benda ni, siapa nak menghayati benda ni, siapa nak lebih menjiwai, okay, merasai sendiri, okay, kuasa visual ni, cuba pejamkan mata. Pejamkan mata anda sekarang. Beberapa saat. Jangan buka lagi. Pejamkan mata. Teruskan pejam mata sehingga anda blank. Anda tak nampak apa-apa. Gelap gelita. Okey. So, kalau anda sekarang tengah pejamkan mata anda, saya nak anda bayangkan. Okey. Pejamkan mata dan bayangkan sebiji apple. Okay, teruskan pejam mata. Bayangkan sebiji apple. Jangan makan lagi apple tu. Jangan ambil. Jangan kunyah dan sebagainya. Hanya bayangkan. Alright. Sekarang, buka mata anda. Soalan saya, adakah apple yang anda nampak tadi keluar dalam bentuk ini? Adakah apple yang anda bayangkan tadi keluar dalam bentuk A-P-P-L-E? No. Tak. Adakah dalam bahasa Melayu mungkin E-P-A-L, apple? No. Of course, bukan dalam bentuk tulisan. Sebab apa? Sebab otak kita ni memang tak suka tulisan. Kalau bayangkan pun dia takkan keluar dalam bentuk tulisan. So macam mana image, macam mana gambaran ataupun bayangan anda bila saya sebut perkataan apple, bayangkan sebiji apple, sudah pasti yang keluar dalam kotak fikiran anda adalah sebiji apple. Yes. Tak kisahlah warna merah ke, hijau ke, ataupun hitam putih seperti iPhone. Sebab apa? Sebab inilah visual. Apa yang anda gambarkan tadi keluar dalam bentuk image, keluar dalam bentuk objek, inilah yang dinamakan sebagai the power of visual. Otak kita suka visual, otak kita suka gambar, otak kita suka objek. Dia tak suka tulisan. Bukti paling jelas bila kita cuba buka buku sejarah, cuba buka buku yang banyak fakta, banyak tulisan, of course kita tak mampu bertahan lama. That's why lah kita hanya mampu belajar 10 hingga 15 minit. Sebab tak ada elemen visual, banyak elemen tulisan. So, cuba kita ubah kaedah belajar kita, banyakkan elemen visual. Cuba kita masukkan gambar-gambar, cuba kita buat lakaran. Contohnya sekarang, ingat lagi syarat sah ceramah kita, perkongsian kita pada hari ini adalah tulis. Take notes, buat catatan. Saya nak anda tengok nota anda sekarang yang ada di depan anda, yang anda buat daripada awal tadi. Ada tak bentuk objek? Ada tak bentuk image? Ada tak bentuk visual? Saya yakin dan percaya majoritinya apa yang ada di depan anda adalah tulisan, adalah huruf yang otak kita sendiri memang tak suka pun. Jadi bermula saat ini, pastikan nota anda banyak elemen gambar. Contohnya apa yang saya kongsikan tadi, buat gambar. Apa yang saya sebutkan tadi, tukar dalam bentuk visual, objek. Supaya apa? Supaya kita mudah hadam. Otak kita suka benda tu dan dia akan jadi lebih
cepat ingat dan lambat lupa. Boleh faham? So kaedah untuk kita drag masa fokus kita supaya lebih mampu bertahan lebih lama, kita masukkan elemen-elemen visual. Mungkin ada orang kurang jelas dengan kaedah visual ni. Saya bagi satu contoh mudah. Pernah dengar tak mind map, peta minda? Okay, saya rasa anda semua memang pernah guna peta minda ataupun pernah tengok peta minda. Peta minda ataupun mind map adalah satu aplikasi kaedah visual. Satu contoh paling mudah menggunakan kaedah visual. Contohnya peta minda ni ada gambar, ada tulisan, ada rajah, ada carta, ada akar-akar dia dan sebagainya. Itulah elemen visual yang dimasukkan ke dalam mind map ataupun peta minda. Itu sebagai contoh sajalah. Anda boleh guna kaedah lain. Mungkin buat nota, di sebelah tu ada gambar, buat poin-poin penting, lepas tu transform pada gambar dan sebagainya. Poin saya adalah banyakkan elemen visual dalam nota anda, dalam tulisan anda, dalam apa-apa yang anda belajar, supaya kita lebih mudah untuk proses maklumat tu. Otak kita, working memory kita lebih mudah untuk absorb benda tu. Okay. Sama seperti yang anda bayangkan tadilah. Alright, jom kita teruskan. Jadi untuk buat satu nota visual yang padu, ada beberapa syarat. Okey. Ambil 5 syarat. Ambil 5 poin utama untuk buat nota visual. Yang pertama, mesti mulakan dari tengah. Nota anda, contohnya whiteboard ni atau kertas anda, make sure nota anda bermula daripada tengah. Tajuk di tengah. Bukan tajuk biasa kita buat di sini kan. Tajuk kita suka sangat di hujung sebelah kiri. Biasa kita buat bab 1 apa sini. Cuba tukar. Cuba buat di tengah. Start from the center. Make sure bermula dari tengah. Sebab apa? Cuba cek tadi. Apple yang anda bayangkan tadi di mana? Dalam kotak fikiran anda. Adakah anda bayangkan apple tadi? Cuba bayangkan, adakah contoh ni adalah kotak fikiran anda. Adakah apple yang anda bayangkan tadi berada di hujung ni ataupun di hujung sini? Adakah hujung sana, hujung sana, hujung sana? Sudah pasti di tengah. Sebab salah satu rahsia otak kita ni, dia suka benda di tengah. Contoh anda tengok TV, menonton televisyen ataupun mungkin sekarang ni YouTube, ada tak anda tengok kat bucu tu? Ada tak anda tengok kat bucu sana? Ada tak anda baca tulisan bawah? Tak ada. Sebab fokus kita biasa di tengah. Otak kita suka benda di tengah. So why not? Untuk elemen nota kita, start di tengah. Otak kita suka benda tu dan so mudah sangat untuk diterima. Okay? Yang kedua, nak lebih padu, pastikan nota anda tidak lebih daripada 7 perkataan. Sebab apa tidak lebih daripada 7 perkataan? Ingat tadi, otak kita hanya mampu memproses 7 item. So, nota anda, setiap yang anda tulis, contohnya biasanya kita buat nota kan, ada dash, lepas tu kita pun tulis kan. Yang tulisan panjang-panjang ni, jangan lebih daripada 7 perkataan. Kalau lebih 7 memang confirm kita tak ingat. Kalau boleh ingat pun mengambil masa yang lama lah. So make sure setiap point kita ni, setiap dash kita ni, setiap ikutlah hashtag dan sebagainya, make sure not more than 7 items. Jangan lebih 7. Mesti less than 7. Sebab kalau lebih 7, memanglah kita boleh hafal tapi ambil masa yang lama dan dia akan cepat lupa. Tapi kalau kita buat beberapa perkataan saja, ditambah pula dengan elemen visual tadi, lebih mudah untuk diingat. So yang pertama, start di tengah. Yang kedua, poin-poin seterusnya tu make sure jangan lebih 7. Dan yang ketiga, mestilah kena ada visual. Tambahkan gambar. Mungkin kita dah tulis, lepas tu kita pun buat gambar untuk menggambarkan poin tersebut supaya reflect kepada nota kita. Yang keempat, kalau boleh tulisan ni guna huruf besar. Tapi tak adalah semua huruf besar. Yang mana yang penting, sebab huruf besar ni menggambarkan betapa pentingnya benda tu. Contoh kita tahu benda tu penting, buat huruf besar. Sebagai contoh, kita tengok di tepi jalan papan tanda awas.
bapak besar. Nak menunjukkan benda tu penting. Tak ada dia tulis awas besar ni ke. Tak jadi. Orang tak nampak penting. So tulisan tu bukan size ya. Capital letter. Use capital letter. Guna huruf besar. AWAS. Awas. Menggambarkan, menunjukkan penting nota kita tu, kemungkinan yang ni yang akan masuk exam ke, poin utama ke dan sebagainya. Dan yang terakhir, kalau nak lebih efektif, lebih membantu memori kita, nota kita tu biar ada warna-warni lah, colourful. Okay. So 5 perkara untuk menjadikan kaedah visual ni lebih power. Pastikan nota anda bermula daripada tengah. Yang kedua, pastikan nota tu jangan lebih 7, sebab kita ingat tadi aktiviti pimpam pedi yang kita mungkin tak mampu ingat kalau lebih 7. Yang ketiga, pastikan ada elemen visual. Yang keempat, mungkin boleh guna huruf besar. Dan yang kelima, gunakan elemen warna. Seterusnya, saya ingin kongsikan satu teknik lagi untuk mengatasi kelemahan dari sudut masa dan juga kuantiti item yang kita baca. Okey, pernah dengar tak namanya yang diberi sebagai study break? Kaedah study break. Study break ni adalah satu kaedah yang dia bukan kaedah belajar, dia dipanggil sebagai tambahan kepada proses kita belajar. So macam mana study break ni? Guna kaedah study break ni bila anda belajar dalam satu tempoh masa, jangan terlampau lama. Contohnya, jangan pula dalam jadual timetable belajar anda satu subjek tu sehingga 3 jam belajar. Confirm anda tak akan mampu terima semua benda dalam tempoh 3 jam. Even video ni sekarang tak sampai 2 jam lagi pun rasa dah terpul. Mungkin ada yang dah berbuih mulut, ada yang dah mengalir air telinga dan sebagainya. So, macam mana caranya? Dalam proses anda belajar ataupun study, buat gap ataupun study break, rest ataupun berehat sekejap. Contoh, buat jadual belajar dan tempoh masa lebih kurang 15 hingga setengah jam paling lama. 15 minit mungkin just nice. Setengah jam tu mungkin limit lah. Contoh, belajar lebih kurang setengah jam, berhenti sekejap. Jangan teruskan. Berhenti sekejap, relax. Mungkin anda boleh keluar sekejap, ambil udara segar, minum air, buat regangan, stretching dan sebagainya. Lebih kurang beberapa minit. Mungkin dah lebih kurang 5 minit. Untuk anda dapatkan momentum sambung belajar. Buat setengah jam belajar, lepas tu rehat sekejap, mungkin 5 hingga 10 minit. Lepas tu barulah sambung balik setengah jam. Lepas tu mungkin break balik. Jangan non-stop. Jangan tanpa henti 3 jam. For sure kalau anda belajar 3 jam, anda rasa mungkinlah anda belajar, tapi yang masuk sebenarnya, yang anda dapat ingat sebenarnya mungkin 10 minit pertama saja. So sia-sia. Buat study break. Study break itu perlu untuk pastikan apa yang kita akan belajar selepas tu lebih mudah untuk diterima. Okey, jadi kita break sekejap. Lepas ni kita akan sambung dengan beberapa kaedah belajar yang lain yang lebih power. Rupanya visual ni tak power lagi. Dah power tapi belum cukup power lagi. Jom kita sambung lepas ni. Pastikan anda terus bersama saya untuk ketahui kaedah mengatasi kelemahan working memory kita yang jauh lebih power daripada kaedah visual. Saya boleh katakan kaedah ni 5 hingga 5 kali ganda lebih power daripada kaedah visual. Ini saya boleh katakan kaedah terbaik di dunia. Nak tahu apa? Teruskan bersama saya. Pagi. Komen di ruangan. Komen.